Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan lihat bagaimana hendak menjawab soalan matematik SPM percubaan 2012 untuk sekolah berasma penuh. Kita mulakan dengan kertas 1. Kertas 1 mempunyai 40 soalan objektif dan akan mengambil masa 1 suku jam. Dan saya mungkin akan mengambil masa lebih sedikit kerana saya akan menjelaskan cara untuk menjawab soalan. Dan saya mungkin akan membahagikan video ini kepada 4 atau mungkin lebih. Jadi kita lihat soalan yang pertama. Soalan pertama, ungkapkan 0,00576 dalam bentuk piawai. Soalan ini kita boleh menjawab dalam dua cara sebab ini soalan objektif, jadi kita mempunyai sedikit flexibility. Cara yang pertama yang saya recommend orang buat yang saya recommend semua buat ialah dengan begini 0,00576. Kalau kita nak ubahkan ke dalam bentuk piawai, kita perlu menulisnya dalam bentuk begini 5.76. Kita perlu pindahkan titik perpuluhan ini dari sini kepada 1, 2, 3, 4 tempat ke kanan. Jadi kalau 4 tempat ke kanan, kita perlu mendarabkannya dengan 10 kuasa berapa? Kuasa tolak 4. Bukan kuasa 4 tetapi kuasa tolak 4. Okey. Ini sebenarnya adalah bersama dengan 5.76 bahagi 10 kuasa 4 ataupun bahagi 10,000. Jadi inilah jawapannya. Jawapannya telah tentu jelas C. Ini cara yang pertama, cara yang sepatutnya kita lakukan. Tetapi disebabkan ini soalan objektif, kita ada cara satu lagi yang mungkin kita nak cuba, iaitu kita cuba tengok satu persatu. Kita tengok A dulu. Adakah mungkin ini jawapan dia? Kita boleh try Ini contohnya ialah 5.76 darab 10 kuasa 4 itu darab dengan 10,000. Kalau 5.76 darab 10,000, tentulah dia akan jadi berapa? 5.76, kita pindahkan titik perpuluhannya ke kanan 4 kali. Jadi kita sudah jadi 57,600. Sudah tentu A tidak betul. B pula 5.76 darab 100. 10 kuasa 2 adalah 100. Jawapannya 576. Tak betul juga. Begitulah seterusnya. Jadi jawapannya ialah C. Ini adalah 5.76 darab dengan 10 kuasa tolak 4 adalah bersama dengan bahagi 10 kuasa 4. Iaitu bahagi dengan 10,000. Jadi bersama dengan 5.76 dibawa titik perpuluhannya 4 tempat ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi nombor akhirnya ialah 0.000. Ada 4 angka kosong. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya adalah C. Soalan yang kedua. Bundarkan 62.19 betul kepada 3 angka bererti. 3 angka bererti bermaksud kita nak ambil 3 digit yang pertama saja 3 digit yang pertama tak termasuk angka kosong, tidak termasuk angka kosong di belah kiri sekali. Selain daripada kosong kita boleh kira. Jadi dia akan jadi 62 berapa. Digit yang terakhir ni kita perlu bundarkan. Bundarkan sama ada ke angka 1 ataupun 2 1 ataupun 2 bergantung kepada digit selepasnya. Kerana digit selepas nombor 1 adalah 9, iaitu lebih daripada 5, jadi kita bundarkan kepada angka 2. Angka 2 Jadi jawapannya ialah 62.2 iaitu C. Soalan yang ketiga. (6.5 darab 10 kuasa tolak 4 tolak 6.81 darab 10 kuasa tolak 5. Mungkin ada dua cara untuk kita selesaikannya.
Dua-dua cara ini melibatkan kita menseragamkan 10 kuasa ni ya. Sama ada kita seragamkan kepada tolak 5 ataupun kita seragamkan kepada 10 kuasa tolak 4. Kita boleh cuba satu persatu. Katakanlah saya cuba cara pertama, yang saya seragamkan kepada bentuk 10 kuasa tolak 5. Jadi dia akan jadi berapa? 6.5 kalau kita nak tukarkan jadi darab 10 kuasa tolak 5, dia akan jadi 65 ya. Darab 10 kuasa tolak 5. Ini cara kita tukarkannya ya. Apabila kita darab nombor ini dengan nombor ini dengan 10 ya. Jadi 65. Yang ini pula kita kena bahagi dengan 10. Ini kita darab 10, yang ini kita kena bahagi dengan 10. Jadi dia jadi 10 tolak negatif 5. Okey, 65 tolak 10 kuasa tolak 5 tolak 6.81 darab saya elokkan tulisan saya ya. 6.81 masih kurang elok. Darab 10 tolak 5. Jadi ini adalah bersamaan dengan jadi 65 tolak 6.81 jadi berapa? Jadi 59. Kita guna kalkulator lah. Kita tak mau lakukan apa-apa kesilapan ya. Sebab kalau kita buat dongak, selalu kita buat kesilapan. Oh, tetapi ini soalan objektif ya. Jadi mungkin mudah sedikit lah ya. Jadi 59 65 tolak 6.81 iaitu 58.19. Okey, 58.19 darab 10 kuasa tolak 5. Kita perlu tukarkannya kepada bentuk piawai iaitu dengan membawa titik perpuluhan ini ke kiri satu tempat. Jadi jawapannya akan menjadi 5.819 darab 10 kuasa tolak 4. Jawapannya sudah tentunya B. Ini cara pertama. Cara kedua, kita tukarkan dalam bentuk 10 kuasa tolak 4. Jadi bersamaan dengan berapa? 6.5 darab 10 kuasa tolak 4 tolak bagaimana pula nak tukarkan 6.81 darab 10 kuasa tolak 5 kepada 10 kuasa tolak 4. Jadi kita perlu darabkan nombor yang ini 10 kena darab 10 kuasa tolak 5 kena darab dengan 10 supaya kita boleh tukarkan jadi 10 kuasa tolak 4. Tetapi 6.81 kita perlu bahagikan dengan 10. Dia akan jadi 0.681 darab 10 kuasa tolak 4. Jadi ini akan bersamaan dengan 5.819 darab 10 kuasa tolak 4. Jadi jawapannya tetap sama, iaitu B. Soalan keempat. Kita tengok nombor begini darab nombor yang agak sukar. Kita tidak boleh melakukan dengan congak. Jadi kita teruskan dengan menggunakan kalkulator. Itu saja cara untuk menyelesaikan masalah ni ya. Sebenarnya nombor 3 tadi pun kita boleh guna kalkulator ya. Jadi kita selesaikan soalan ini. Cara nak menggunakan kalkulator kita perlu tahu juga ya. 0.02163. Pastikan kita tak buat kesilapan. Darab dengan 3.428. Semua betul. Dibahagikan dengan punca kuasa 2, iaitu yang ini ya. Kita bubuh kurungan. 6.2 darab dengan 10 kuasa tolak 3 Okey, begini. Tadi saya guna shift
dan tekan lock sini sebab dia merahnya dia ada 10 kuasa X di situ. Sama juga jawapannya adalah 09941675 ataupun 099417. Jawapannya adalah 0.9417. Kita perlu menukarkan dalam bentuk piawai kerana jawapan A sehingga C, D, A, B, C dan D adalah bentuk piawai. Bagaimana nak menukarkannya? Kita perlu mengubahkan titik perpuluhan satu tempat di sini. Jadi bermaksud kita perlu darabkannya pula dengan di sini kita nombor ini kita darabkan dengan 10. Jadi di sini pula kita perlu bahagi dengan 10 iaitu 10 kuasa tolak 1. 10 kuasa tolak 1 bermaksudnya bahagi dengan 10. Jadi jawapannya ialah 9.417 darab 10 kuasa tolak 1 iaitu D. Sekiranya ada masalah nak memahami, boleh undurkan video ini untuk mengulangi Sekiranya tidak boleh faham juga, boleh post soalan kepada saya. Sama ada dengan menggunakan website Udemy ataupun menggunakan page saya iaitu Learning Mathematics yang saya tulis di sini Tengok di corner sana Itulah address kepada page Learning Mathematics Malaysia chapter. Seterusnya nombor 5. Apakah nilai bagi digit 4 dalam asas 10 dalam nombor 1405 asas 5? Nombornya ialah 1403 asas 5. Dan soalan meminta kita nilai bagi digit 4. Inilah digit 4. Bermakna nombor yang kita nak cari ialah apa? Ialah 400 asas 5. Dan kita perlu menukarkannya dalam bentuk asas 10. Bagaimana kita nak selesaikan masalah ini? Begini Setiap digit yang kita nak tukarkan daripada asas 5 kepada asas 10 perlu didarabkan dengan digit yang kanan sekali, digit yang pertama, kita perlu darabkan dengan 5 kuasa kosong. Okey. Sebab kita nak menukarkan asas 10 Digit yang kedua pula kita darabkan dengan 5 kuasa 1. Dan digit yang ketiga kita darabkan dengan 5 kuasa 2. Jadi di sini ialah bersama dengan 4 darab 5 kuasa 2 darab, bukan darab tetapi campur 0 darab 10 5 kuasa 1. 0 darab 5 kuasa 1 tentulah kosong campur dengan 0 darab 5 kuasa kosong juga kosong. Jadi kita lupakan kesemua ini kita lupakan. Jadi bersama dengan, jadi ini adalah 4 darab dengan 5 kuasa 2 adalah 25 bersama dengan 100. Jawapannya C. Seterusnya nombor 6. Sistem penduaan asas 2. 1011 campur 10. Kita guna cara ini 101111 dicampurkan dengan 10. Okey, digit yang pertama 1 tambah 0 bersama dengan 1. 1 tambah 1 jadi berapa? 2 ke? Tidak Kerana di dalam sistem asas 2 mempunyai 2 digit saja iaitu digit 0 dan digit 1. Sekiranya kita nak tambah digit 1 dengan 1, dia akan menjadi apa? Dia akan jadi 10. Jadi kita letakkan 0 di sini dan 1 kita bawa ke sini. Okey. Jadi sekarang 1 tambah 1 tambah 0 di sini bersama dengan 10 juga.
Iaitu kita letak kosong di sini dan 1 di sini. 1 tambah kosong adalah 1 dan kita bawa nombor 1, digit 1 ni ke sini. Jadi jawapannya ialah 11001 asas 2, iaitu A. Soalan 7. Rajah 7 menunjukkan sebuah pentagon PQRST. Pentagon mempunyai 5 sisi dan juga 5 sudut. Garis lurus RS adalah selari dengan garis lurus UPT. RS dan UPT saya warnakan, nak tunjukkan saja ya, line ini dan garisan ini ya. Jadi dua itu adalah selari kerana ada arrow di sini menunjukkan dua garisan itu selari ya. Saya padankan. Soalannya cari nilai X campur Y. Jadi PQRST adalah pentagon. Untuk sebuah pentagon, jumlah kelima-lima sudut adalah berapa? Boleh ingat? Pentagon ada 5 sisi ya. Saya tunjukkan. Iaitu yang ini. Yang ini. Sisi ini. Sisi QR dan sisi PQ ada 5. Kalau kita tak ingat berapa jumlah kelima-lima sudutnya, kita bahagikan pentagon ni kepada 2 atau 3. Contohnya saya nak tunjuk contoh saya bagikan kepada 2 lah ya. Kalau saya bagikan 2 di sini, bermakna saya sudah ada 1 segi 3 dan 1 segi 4. Segi 4 mempunyai jumlah sudut sebanyak 360 dan segi 3 mempunyai 180. Jadi tambah sajalah. Iaitu bersamaan dengan berapa? 540 darjah. Begitu caranya. Kalau saya nak bahagikan pentagon kepada 3 pun boleh juga. Saya bahagikan di sini. Jadi saya sudah ada 3 segi 3. Kalau 3 segi 3 bermakna 180 didarabkan dengan 3, iaitu 540 darjah juga ya. Jadi jumlah sudut untuk pentagon adalah 540. Okey, itu informasi yang pertama yang kita perlu tahu. Mungkin ia berguna untuk menjawab soalan ini. Mungkin juga tidak ya. Jadi kita lihat ya. Informasi lain yang diberi, sudut 70. Dan garisan TPU dan RS adalah selari, bermakna ini juga adalah 70 darjah. Kalau itu 70 darjah, ini pula adalah 180 tolak 70, iaitu 110. Dua sudut ni kalau ditambah akan menjadi 180. Okey? 180 bermakna kalau kita tambahkan pula 100 dengan X dengan Y akan menjadi berapa? 360. Sebab sudut T dan sudut S sudah pun bernilai 180. Jadi selebihnya sudah tentulah 360. Jadi kita lakukan pengiraannya di sini ya. 110 tambah 70 tambah 100 tambah X tambah Y adalah 540. Okey. Dan di sini 110 tambah 70 sama dengan 180. Tambah dengan 100 menjadi 280. Okey. Tambah X campur Y bersama dengan 540. Kita nak cari nilai X campur Y dalam soalan. Kita nak cari ni. Jadi senanglah, kita ubahkan 280 ke kanan, dia akan menjadi tolak 280. Jadi jawapannya ialah untuk X campur Y adalah bersama dengan 540 tolak 280. Iaitu gunakan kalkulator, 540 tolak 280 iaitu 260.
Jawapannya D. Okey. Kita teruskan ke soalan yang ke-8. Sekiranya saya bergerak terlalu laju, ulangkan semula video ni ya, ataupun undurkan sedikit ke bahagian yang pelajar tidak faham. Nombor 8, dalam rajah 8, TPS adalah tangen kepada bulatan PQR pada titik P. Panjang lengkuk PR adalah sama dengan panjang lengkuk QR. Panjang lengkuk PR dan QR adalah sama. Kalau panjang lengkuk PR dengan QR sama, bermaksud apa? Bermaksud panjang garis lurus PR dan panjang garis lurus QR pun tetap samalah ya. Dan segitiga PQR adalah segitiga dua kaki sama ya. Bermakna sudut ini, sudut RQP adalah juga X darjah. Sama saja ya, sama. Okey? Seterusnya, informasi yang diberi. Sebelum saya lompat jauh lebih jauh, apakah soalannya ya? Soalannya cari nilai X. Cari nilai X. Kita nak cari X ya. Okey, informasi yang kedua iaitu sudutnya bernilai 74 sudut ini ya, iaitu SPQ. Kalau masih ingat, sudut ini dan juga 74 ya, dan juga sudut PRQ yang ini ya adalah apa? Ialah sudut dalam tembereng selang-seli. Mereka mempunyai nilai yang sama. Jadi ini adalah 74 juga ya. Jadi sudah mudah. Kerana segitiga PQR mempunyai dua sudut yang sama yang kita tidak tahu, akan kita find out ya, akan kita cari. Dan juga satu sudut yang lain adalah 74. Bermaksud 74 ditambahkan dengan X ditambahkan dengan X adalah bersama dengan berapa? Berapa jumlah tiga sudut dan segitiga? Sudah tentunya adalah 180. Jadi 2X ya, X tambah X jadi 2X adalah bersama dengan 180 tolak 74. Bersamaan dengan, guna kalkulator, jangan buat salah. 180 tolak 74 iaitu 106. Jadi X bersama dengan 106 bahagi 2 iaitu 53 darjah. 53 adalah D. Soalan nombor 8 jawabnya D. Berikutnya nombor 9. Rajah 9 menunjukkan beberapa titik dalam satu satah Cartesian. Okey. Ada titik T, D, B, A, C. Kemungkinan A, B, C, D adalah soalan objektif ni ya. Okey, soalannya, antara titik A, B, C dan D, yang manakah imej bagi titik T di bawah pantulan pada garis X bersamaan dengan 4? X bersamaan dengan 4 saya warnakan dengan warna merah ya, iaitu pada nombor 4 ya, X sama 4. Jadi saya lukiskanlah garis lurus saya tidak cukup lurus sebab saya melukis dengan tangan bebas ya. Okey. Kalau daripada titik D sini ya, okey, nak pergi ke titik T di situ, kalau kita pantulkan, kerana dia kata apa? Sebab di bawah pantulan pada garis X bersama dengan 4, dipantulkan dia akan pergi ke mana? Ke B. Jadi sudah tentulah B adalah imej kepada T apabila dipantulkan pada X bersama dengan 4. Jadi jawapannya ialah B. Soalan 10.
Di dalam rajah 6 pentagon lagi sisi 5, PQRST adalah image bagi pentagon. Okey. Ini kemungkinan ada masalah dengan pentafsiran. Bentuk soalan ni apabila ditukar kepada PDF dia sudah jadi begini. Saya rasa ni sepatutnya P tanda, Q tanda, R tanda, S tanda, T tanda P tanda, Q tanda, R tanda, S tanda, T tanda adalah imej bagi pentagon PQRST di bawah satu pembesaran pada pusat O. Bermakna ini adalah objek yang original dan ini adalah imej yang dibesarkan. Okey. Diberi bahawa PT adalah 4 cm. PT di mana PT? Okey. PT adalah ini garis lurus PT 4 cm. Dan P tanda T tanda. Maaf saya, itu bukan PT tapi itu adalah P tanda T tanda. PT adalah yang ini. Ini adalah 4 cm. Dan P tanda T tanda adalah 8 cm. Yang ini Ini adalah 8 cm bermakna kita dah tahu ini adalah pembesaran darab 2 kali 2. 4 pada 8 adalah darab 2, pembesaran 2 kalilah Dan luas P tanda, Q tanda, R tanda, S tanda, T tanda ialah 64 cm persegi. Jadi carikan luas dalam cm persegi untuk PQRST. Okey. Keluasan pentagon ini adalah 64. Keluasan yang ini kita tidak tahu, kita nak cari. Kita namakan dia apa Saya namakan dia sebagai A lah Dan ini adalah pembesaran kali 2. Pembesaran kali 2 itu adalah untuk sisi, satu dimensi Tapi kalau 2 dimensi untuk luas, okey. Dia akan jadi untuk luas dia akan jadi begini A adalah bersama dengan 64, bukan 64. Begini 64 adalah bersama dengan A, iaitu luas objek yang asal didarabkan dengan 2. Itu adalah pembesaran 2 kuasa 2. Disebabkan ia adalah satu keluasan, kita perlu kuasa 2 Kalau isi padu, kita perlu kuasa 3. Okey. Kalau hanya cari sempadan kepada sisi kepada pentagon, kita tak perlu kuasa lah Jadi darab 2 saja Mana saya dapat 2? Saya ulang semula. Saya dapat 2 dari sini 4 apabila dibesarkan jadi 8. Iaitu pembesaran 2 kali Jadi kita darabkan dengan 2 kuasa 2 iaitu 4. Jadi 64 adalah bersama dengan A darab dengan 4. Jadi A adalah bersama dengan 64 dibagikan dengan 4. Kita dapatlah luas PQRST. Jadi A adalah bersamaan dengan berapa? 64 bagi dengan 4 iaitu 32 bagi 2 iaitu 16 16 cm persegi iaitu C. Okey, selesai sudah soalan yang ke-10. Kita akan berjumpa pada video yang kedua, iaitu soalan 11 hingga ke soalan 20